J cepat-cepat pukul kayu tas ke tanah dan seru nama nenek dia berulang kali. Hasan pandang J penuh kehairanan. Tiba-tiba terdengar suara nenek dia macam berbisik. J, kau keluar dan tunjukkan diri kau dekat harimau tu. Tak semena-mena datang keberanian dalam diri J. Dia terus keluar dari tempat persembunyian dan bagi salam dengan kuat pada harimau tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan kisah Abang J yang bertajuk Misteri Bukit Botak. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan loceng notification sekali. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Masa J tengah leka layan lagu Abah dekat ruang tamu, terdengar suara nenek dia dari dapur. J, kau tolong cabut ubi kayu dekat depan tu. Nanti nenek boleh goreng buat minum petang. Baik nek. J terus turun dan ambil cangkul dekat bawah tangga. Lepas gemburkan tanah di sekeliling pokok tu, J pun tarik batang pokok ubi. Satu pokok pun dah banyak ni, cukup untuk 4 orang makan. Lepas J bagi ubi pada nenek dia, J sambung layan lagu dekat ruang tamu. Masa tu dekat rumah nenek dia guna kartridge muzik tu. Nanti ada muzik macam ni, ikut gambar dia. Macam-macam lagu ada sebab makcik J yang kerja telekom tu minat muzik. Tengah leka dengar lagu tu, tiba-tiba muzik terhenti. Atuk J bersuara, J, kan atuk dah cakap kalau Cik Nap tak ada, jangan usik barang dia. J cepat-cepat matikan switch dan terus ke dapur. Atuk marah kau ke J? Tanya nenek J. J hanya mengangguk. Cucu datang sekali-sekala pun nak marah, kata nenek J. Sebaik saja atuk dia ambil gelas nak minum. Bila tengok atuk dia ada dekat dapur, J terus turun menuju ke rumah Mbah Basar, adik atuk dia. Rumah dia bersebelahan je. Malas J nak tengok dia. Atuk J kalau marah lain macam sikit muka dia. Lan, J panggil anak Wak Basar. Lan pergi kebun belakang, sahut ibu dia dari tepi rumah. Ibu Lan tengah petik cili padi dekat tepi rumah tu. Naiklah J, Mbah Basar ada kat atas. Kejap lagi Lan balik lah. Dia pergi ambil barang yang tertinggal dekat kebun tu, kata ibu Lan. J terus naik dan bersalaman dengan Mbah Basar. Adik atuk dia ni lemah lembut sikit orangnya, berbeza dengan atuk J yang agak tegas dan garang sikit. Cuti sekolah ni lama ke kau dekat balik sulung? Tanya Mbah Basar. Tengoklah Mbah, kalau seronok lamalah, kalau tak seronok minggu depan saya balik Benut, jawab J. Mereka berbual sambil Mbah Basar bersihkan keris Jawa dengan badik dia. Sebelum ni Mbah Basar mengajar silat, tapi bila dia dah sakit lutut, dia serahkan pada anaknya Naim. J, khabar Tiba-tiba Lan menyapa dari pintu. Waras, jawab J sambil bersalaman dengan dia. J dengan Lan terus ke pangkin dekat bawah pokok jambu batu dan berbual dekat situ. Lan berkata, J, aku dengan budak-budak berangkap nak naik Bukit Botak hari Sabtu ni. Kau nak ikut? Pucuk dia cerita ulang mendatang. J memang suka aktiviti lasak, terus bersetuju nak ikut. Pagi Sabtu tu, pukul 7 pagi, J dah bersiap. Nenek J bekalkan dia nasi lauk telur sambal dengan air masak sebotol besar. J, ni kayu tas nenek dah doakan dengan Nabi Sulaiman. Kalau ada binatang buas atau ular, cukup kau angkat kayu ni dan berselawat. Kalau ada apa-apa berlaku, kau pukullah kayu ke tanah sambil panggil nenek, pesan nenek J. J bawa juga batu jet pemberian Kintan masa hari jadi dia dulu. Mereka dijadualkan mendaki pada pukul 8 pagi. Selain Lan, kawan-kawan yang lain ialah Hasan, Udik dan Memek. Udik dan Memek ni adik-beradik. Mereka suku Banjar. J, Lan dan Hasan ni suku Jawa. Mereka berlima dihantar guna motor roda 3 yang angkat kelapa sawit tu. Lebih kurang pukul 8 pagi mereka dah sampai dekat kaki bukit. Mereka berempat semua ahli pengangkap, hanya J bukan. Mereka memang dah biasa berkhemah dekat Bukit Botak tu.
Inilah kali pertama J jejakkan kaki ke Bukit Botak tu. Rasa teruja nak mendaki. Lepas 30 minit mendaki, mereka berhenti rehat sekejap. Masing-masing bawa bekal. Lan, aku nak kencing kejap, kata Udik pada Lan. Lan ni ketua dalam ekspedisi inilah. Udik terus menghala ke satu kawasan dekat belakang mereka. Sementara tunggu Udik, J ambil peluang berbual dengan Hassan dan Memek. J hanya dapat jumpa mereka kalau cuti sekolah je. Sebab kebiasaannya separuh dari tempoh cuti sekolah tu, J berada dekat parit sulung. Mereka berempat ni lah kawan-kawan J. Kalau nak mandi sungai ke, nak main bola ke, lastik tupai dekat kebun ke. Tiba-tiba Memek tanya adik ni, mana Udik ni? Kencing pun lama. Udik, dia panggil adik dia. Tapi tak ada suara yang menyaut. Mereka saling berpandangan. Yuk cari dia, kata Hassan. Mereka terus bangun dan menuju ke tempat Udik pergi buang air tadi. Tak ada kesan air kencing dan bau hancing pun dekat situ. Ini bermakna dia hilang sebelum sempat buang air. Air muka Memek terus berubah. Memek bersuara, matilah aku kalau dia hilang. Bapak aku tak bagi pergi tadi. Aku cakap nak pergi mancing dekat sungai parit sulung tu. Kalau cakap daki bukit, memang dia tak bagi. Dekat sejam mereka cari dalam kawasan 50 meter persegi. Menurut Hassan, kebiasaannya kejadian macam ni mangsa dapat melihat kita, tapi kita tak dapat melihat mangsa. Bapa Hassan ni Tok Mudim dan Bomo dekat kampung tu. Dia cukup arif lah selok belok dalam hutan ni. Sikit sebanyak pengetahuan dan pengalamannya diturunkan pada Hassan. Hassan dapat rasakan Udik berada tak jauh dari mereka. Tiba-tiba Memek bersuara, macam ni Hassan, apa kata kau dan Lan balik minta bantuan? Aku dengan J tunggu sini. Sekarang baru pukul 11 pagi. Maknanya kalau kau datang balik sebelum pukul 2 petang kau dah sampai. Menurut Memek, pukul 5 petang kawasan atas bukit tu dah mula gelap. Tak, aku dengan J dekat sini. Kau dan Lan panggil bapa aku dan orang kampung, kata Hassan. Mereka bersetuju dengan cadangan Hassan tu. Lan dan Memek pun balik minta bantuan. Sementara J dan Hassan tinjau balik tempat yang mereka lalu masa cari Udik tadi. Tiba-tiba mereka terdengar lotong berteriak, bersahut-sahutan. Jadi bising kejap dekat sekeliling mereka berdua. Kemudian senyap dengan tiba-tiba. J dan Hassan saling berpandangan. Hassan bagi isyarat suruh J diam. Kemudian Hassan meniarap dan tekupkan telinga dia ke tanah. Lepas beberapa saat, dia bangun dan terus ajak J bersembunyi dekat celah-celah pokok. Bunyi kaki harimau, katanya perlahan. J hanya diam tanpa menjawab. Mereka mengintai dari celah-celah pokok tu untuk tahu arah mana harimau tu datang. J, yang kau selit dekat tali pinggang tu kayu apa? Tanya Hassan. Ini kayu tas, nenek aku suruh bawa. Baru J teringat pesan nenek dia yang kayu tas tu berguna untuk takutkan binatang buas. J bagi tu Hassan khasiat kayu tas sebagaimana yang diterangkan oleh nenek dia. Alhamdulillah, katanya sambil tersenyum. Hassan masa tu tingkatan 5, J pula tingkatan 3. Disebabkan fizikal badan J ni besar, ramai ingat J dan Hassan ni sebaya. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi harimau mengaum. Alangkah terkejutnya bila harimau tu muncul hanya beberapa meter dekat sebelah kiri mereka. J dan Hassan terus berlari ke tempat lain. Mendengar bunyi ranting dipijak membuatkan harimau tu menghampiri tempat persembunyian mereka. J cepat-cepat pukul kayu tas ke tanah dan seru nama nenek dia berulang kali. Hassan pandang J penuh kehairanan. Tiba-tiba terdengar suara nenek dia macam berbisik. J, kau keluar dan tunjukkan diri kau dekat harimau tu. Tak semena-mena datang keberanian dalam diri J. Dia terus keluar dari tempat persembunyian dan bagi salam dengan kuat pada harimau tu. Assalamualaikum. Harimau tu yang macam terkejut dengan suara J terus mengaum perlahan, tunjukkan taringnya yang tajam. Kemudian harimau tu berjalan perlahan datang dekat J. J terus angkat kayu tas setinggi pinggang sambil baca selawat dan halakan kayu tu ke mukanya. Tiba-tiba harimau tu mengaum dan mengundur berpusing, lalu terus hilang di sebalik pokok. J rasa cukup lega. Hassan terus keluar dari tempat persembunyian dan mendekati J. Alhamdulillah J, tak sangka kau pun handal, katanya. J bersuara, semua tu Allah yang tolong. Kayu ni sebagai asbab je. Kayu ni tak ada kuasa.
Kalau kau cakap sebab kayu ni buat kita selamat, kita jadi syirik. Dia teringat pesan Wak Amba dan bapa dia supaya berhati-hati dalam kata-kata bila melibatkan dengan perkara-perkara di luar jangkaan. Takut syirik tanpa disedari, kata bapa J. Jom solat dulu, ajak Hasan. Setelah lama mereka duduk termenung tunggu bantuan. Mereka berwuduk guna air mata air yang mengalir dari atas bukit tu. Hasan jadi imam. Masa J azan, terdengar sayup-sayup suara macam menjawab laungan azan tu. Mereka buat tak tahu dan teruskan solat. Kejadian yang sama berlaku masa Hasan baca doa. Terdengar sayup-sayup suara mengaminkan doa. Amin. J hanya diamkan diri sambil pasang telinga nak dengar kalau ada lagi suara misteri tu lagi. Tapi yang kedengaran hanya bunyi unggas-unggas hutan je. Kemudian J teringat batu jid yang dibawa. J genggam batu tu dan sedekahkan Al-Fatihah untuk Haji Ahmad, orang bunian sahabat Wak Amba. Haji Ahmad ialah bapa saudara Kintan. Sambil tu J pejamkan mata dan panggil dia datang. Masa pejamkan mata tu, J dapat rasakan kehadirannya. Kemudian J beritahu apa yang berlaku. Haji Ahmad berjanji akan membantu. J buka mata sebaik saja. Hasan tepuk bahu dia. Pak, kau berbisik dengan siapa tadi? Tanya Hasan. Taklah, aku baca doa. Hasan pandang J sambil tersenyum. Kau bohong. J bersuara. Kita tengah buntu ni, aku serulah makhluk alam sana minta bantuan apa yang betul. Ini tempat dia. Dia makhluk Allah juga. Yang penting niat kita tetap percaya. Semua tu dengan kuasa dan izin Allah. Jam dah dekat pukul 3 petang. Tak ada tanda-tanda mereka akan sampai dalam masa terdekat ni. J dan Hasan duduk berhadapan sambil mulut tak berhenti-henti berzikir dan berselawat. Tak lama lepas tu, J terlelap kejap. J tersedar bila Hasan tepuk bahu dia. J, kau dengar tak? Bunyi orang main kompang, kata Hasan. J mencari-cari arah bunyi itu datang. Mereka terdengar bunyi orang main kompang dan pukul jido. Bunyi itu datang dari arah Udik. Hilanglah J, kata Hasan. Jom. Hasan tarik tangan J ke tempat datangnya bunyi kompang tu. Mereka berdua terus ke sana. Di sebalik rimbunan pokok kecil tu terdapat hamparan batu yang lebar dan bersih. Kawasan tu macam halaman rumah yang dijaga rapi. Tiba-tiba J terasa bahu dia dicuit belakang. J menoleh. Tak ada sesiapa. Terasa seram. Meremang bulu roma J. Hasan. J panggil Hasan yang macam leka tengok kawasan tu. Hasan menoleh. Tapi cara dia pandang J macam bukan dia tu Hasan. Dia tunjuk ke arah sebatang pokok yang rendang. Hasan, Hasan. Hasan terus berjalan ke arah pokok tu tanpa menyahut panggilan J. J ikut dia dari belakang. Dalam pada masa yang sama, J terasa macam ada orang lain yang berjalan beriringan dengan dia. J percepatkan langkah berjalan dekat sebelah Hasan. Sampai dekat pangkal pokok tu, Hasan berhenti. Tak semena-mena dia tumbang. Pam. Nasib baik J sempat tahan badan dia dari tersembam atas batu. Masa J baringkan Hasan, dia terpandang sepasang kasut. Ini kasut Udik. Kemudian J renjeskan air ke muka Hasan dengan air masak yang dibawa tadi. Hasan sedar, tapi macam orang bingung. J beranikan diri untuk periksa kawasan pokok tu. J terdengar suara orang berdehem, tapi tak tahu dari arah mana. Lepas tu J tarik kayu tas yang terselit dekat pinggang dia. Kayu tas tu J gunakan untuk menguis daun-daun kering dekat depan dia. Tiba-tiba J terasa kayu tas tu ditarik perlahan-lahan oleh sesuatu yang tak kelihatan. J hanya ikut arah kayu tas tu ditarik. Udik! Terkejut J bila nampak Udik tengah duduk atas batu sambil tangannya macam menepuk sesuatu. Udik! Udik! Dia tak menjawab. Udik macam tak dengar suara J. J terus laungkan azan sekuat hati. Habis J azan, barulah Udik berhenti menepuk-nepuk. Dipandang J dengan rasa keheranan. Kau buat apa dekat sini? Kata Udik. J terus tarik tangan Udik dan bawa dia ke tempat Hasan berehat. Kemudian J bagi mereka berdua air minuman yang dibawa. Air itu sebenarnya dah dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh nenek J.
Alhamdulillah, mereka berdua pulih macam biasa. Nenek J ni firasat dia kuat. Dia macam tahu apa yang akan berlaku. Sebab tu dia bekalkan air yang dah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Mereka bertiga beredar ke tempat mula-mula mereka berkumpul. Sebab risau bila Lan dan Memek datang dengan orang kampung nanti tak jumpa pula mereka. Tak lama kemudian Lan dan Memek sampai dengan beberapa orang kampung. Dia tengok sepupu dia Arba'in, Naim, Abang Lan dan Sidik Capang pun ada. Mereka bawa seekor anjing milik Onto. Onto ni peniaga kedai runcit bangsa Cina. Anjing ni biasa digunakan untuk buru babi. J suruh Hasan rahsiakan kejadian pasal harimau dan guna batu jet untuk panggil sahabat bunian Wak Amba tadi. Hasan berjanji untuk merahsiakannya. Ini pesan Nenek J sebenarnya. Dia takut penduduk kampung merasakan kayu tas dan batu jet tu berkuasa. Takut merosakkan akidah mereka. Sedangkan ianya sebagai asbab je. Tak lama kemudian mereka semua turun dan sampai di kaki bukit sebelum waktu maghrib. Dekat kaki bukit tu Atuk J dah menunggu dengan wajah yang mencuka. Kena bebel lah kejap lagi, kata J dalam hati. Sebaik saja J duduk belakang basikal relik atuk dia. J berkata, "Maaf Tok, maaf buat atuk susah hati." Malam tu J ingat dia dah akan kena bebel lah, tapi tak kena. Atuk dia bertanya dengan lemah lembut. Nenek J pula tak banyak cakap malam tu, tapi dari raut wajahnya J tahu ada banyak perkara nenek dia nak tanya. Sesekali dia menjeling ke arah J sambil mengunyah sirih. Lepas solat isyak berjemaah, J terus tidur. J tidur dekat bilik Cik Nap, makcik dia. Cik Nap tak ada masa tu sebab ikut tim Telekom Malaysia bertanding acara lontar lembing dekat Melaka. Kalau dia ada, kebiasaannya J tidur dekat ruang tamu atau dekat bilik yang ada tongkat pusaka tu. Bilik tu agak menyeramkan. Kisah tongkat tu saya pernah kongsikan dalam cerita J dan Bunian Misteri Loket Tembaga sebelum ni. Keesokan harinya, lepas Atuk J ke kebun, J ke rumah Udik. Mula-mula nak ajak Lan, tapi Lan pun ikut Mbah Basar ke kebun juga. Sudahnya J pergi sendiri. Sampai dekat rumah Udik, J tengok dia dan Memek tengah berbual dekat tangga. Bila nampak J datang, Memek terus berlari dekat J. "Aku dah tahu J, aku dah tahu rahsia kau," katanya sambil tersengih. "Rahsia apa?" "Adik aku si Udik dah cakap dekat aku." J pun terus tanya Udik. Udik cakap masa dia nak buang air, dia terserempak dengan seorang budak. Budak tu cakap dekat sebelah kiri pokok tu ada tandas. Apa betul-betul ada tandas? Udik pun macam terpukau. Dia terus masuk ke tandas tersebut. Selesailah buang air, bila dia keluar je, dia dah berada tempat yang sangat asing bagi dia. Bila dia toleh, tandas tu pun dah hilang. Udik nampak macam ada majlis keramaian dekat depan dia. Rupa-rupanya ada majlis perkahwinan dekat situ. Masa Udik tengah leka tengok majlis tu, dia ditegur oleh salah seorang penduduk dekat situ dan dijemput ke majlis tersebut. Lelaki tu cakap dia penghulu kampung tu. Udik ikutlah lelaki tu ke halaman rumah pengantin. Masa pengantin lelaki nak ke rumah pengantin perempuan, dia bagi sebiji kompang dan ajak main sekali. Udik ni memang boleh main kompang sebab dekat kampung dia pun ikut kumpulan kompang. Masa tengah leka main kompang tu, tiba-tiba Udik nampak ada seorang pemuda asing datang jumpa Tok Menghulu. Pemuda tu bercakap dengan Tok Menghulu sambil pandang ke arah Udik beberapa kali. Udik dengar pemuda tu ada sebut nama Mbah Parni, iaitu Nenek J. Kemudian Tok Menghulu suruh Udik ikut pemuda tu pulang dan ajak Udik datang melawat di lain masa nanti. Udik ikut pemuda tu sampai ke kawasan Batu Hampar. Tiba-tiba bila dah sampai dekat kawasan tu, pemuda tu hilang dari pandangan. Tak lama lepas tu, dia dengar ada orang panggil nama dia. Diikuti laungan azan. Bila Udik tengok, dia nampak J. Sama tinggi dengan pokok-pokok dekat sekeliling dia. Lepas minum air yang J bagi tu, barulah dia sedar sepenuhnya. Itulah cerita yang disampaikan oleh Udik. "Balik nanti aku nak tanya nenek lah," kata J dalam hati. Tiba-tiba Udik bersuara, "Tapi aku macam nak ke sana lagi lah." Kau jangan buat kerja gila lah. Kalau kau pergi lagi, aku malas nak cari kau." Lepas minum dan makan lepat ubi yang mak Udik hidangkan, J minta diri untuk pulang.
J, ni makcik bagi mandai sikit. Kirim salam Bah Parni, kata Mak Udik masa J turun tangga. Mandai ni menu popular suku Banjar yang dibuat dari kulit cempedak. Dekat kampung Atuk J ni, suku Banjar dan suku Jawa hidup rukun dan damai. Tak pernah berlaku perselisihan faham yang serius. Setakat gaduh-gaduh pasal lembu masuk kebun orang lain tu biasalah. Sekejap je dah baik semula. Sampai dekat rumah, J tengok nenek dia tengah masak. Kau nanti cuba makan ubi kayu masak lemak cili padi ni. Tak pernah makan kan? Kata nenek J. J tengok nenek dia tengah bakar ikan kapak masin. Atas tutup periuk nasi pula diletakkannya belacan. Itulah cara dia panaskan belacan. Ubi kayu ni pula kira makanan ruji lah selain nasi. Sarapan pagi biasa berasaskan ubi kayu atau pisang, sama ada ubi rebus atau pisang rebus. Sebelah petang, pisang goreng atau ubi goreng. Orang kampung lah katakan. Mbah, Atuk belum balik dari kebun ke? Tanya J. Dah, dia pergi pekan Padik Sulong, jumpa toke panggung wayang, ambil duit upah tebas kebun Cina tu, jawab nenek J. J kalau nak tengok wayang dekat Padik Sulong memang tak pernah bayar. Cakap je cucu Wak Sarit, anak toke yang jaga pintu, bagi J masuk. Kemudian J ceritakan dekat nenek dia apa yang Udik cerita pada dia. Nenek J hanya mendengar tanpa berkata apa-apa masa J bercerita tu. Dia merendung jauh sambil mengunyah sirih. Kemudian nenek J bersuara. Susah nenek nak terangkan. Kau mesti nak tahu siapa pemuda yang Udik masukkan dan Tok Penghulu dekat bukit tu. Mereka semua tu jin. Senang cakap orang bunian lah kalau ikut kata orang-orang kita. Ada yang Islam dan beriman dan ada juga yang kafir. Menurut nenek J, memang ada petua untuk panggil jin Islam yang beriman. Itu pun lepas nenek J buat solat istikharah beberapa hari sebelum panggil dia. Kalau petunjuk yang diperolehi dikira bermanfaat, barulah dipanggil. Kalau petunjuknya banyak kemudaratan, dia takkan panggil. Kalau tauhid belum cukup, iman masih tipis, jangan berani-berani belajar. Risau nanti disesatkan oleh jin kafir yang sentiasa cari jalan untuk memperdayakan kita. Nenek J kenal mereka masa musim kemarau. Masa tu nenek dan Atuk J masih muda lagi. Masa musim kemarau tu, telaga dekat rumah dah nak kering. Punci air paling dekat pun cuma dekat kaki bukit botak tu. Atuk dan nenek J pergilah ke bukit tu nak cari air bersih. Masa tengah leka tandah air tu, ada seekor harimau muncul tak jauh dari Atuk J. Masa tu Atuk J tengah bakar ranting kayu untuk halau nyamuk. Bila terpandang je harimau tu, Atuk J tergamam. Tapi sempat berkata lah, Pani. Nenek J lah Pani dia panggil. Pani, macam takor. Maksud harimau datang lah. Nenek J menjerit dalam bahasa Jawa halus ke arah harimau tu. Harimau tu mengaum kecil dan datang dekat nenek J. Kemudian nenek J ambil air dan suruh harimau tu minum dekat tapak tangan dia. Lepas tu dia usap kepala harimau tu dan suruh duduk diam-diam. Tak lama lepas tu, nenek dan Atuk J dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang lelaki berpakaian Melayu lama dan bertanjak. Seorang dari mereka berkata mereka cari harimau mereka yang hilang. Masa tu harimau tu tengah baring dekat bawah pokok dekat situ. Itukah harimau tuan? Tanya nenek J sambil tunjuk ke arah harimau yang tengah baring itu. Kemudian mereka panggil harimau tu, tapi harimau tu buat tak tahu je, macam tak dengar. Lelaki tu merayu supaya nenek J pulangkan harimau dia. Dia tahu nenek J dah kunci hati harimau tu. Kalau kamu pulangkan harimau tu, akan aku penuhi apa saja permintaan kamu, kata lelaki tu pada nenek J. Nenek J setuju pulangkan, tapi dengan syarat harimau tu dilarang ganggu orang kampung, dilarang muncul depan orang kampung, dan jangan sampai ada orang kampung yang diganggu oleh mereka kalau pergi ke bukit tu. Mereka bersetuju, tapi dengan bersyarat jugalah jangan ada sesiapa buat onar atau maksiat dekat perkampungan mereka. Kena minta izin dulu kalau nak bawa keluar hasil hutan, dan tidak dibenarkan menangkap burung wak-wak atau rusa dekat situ. Dan mereka berjanji tak akan ganggu keturunan Bah Parni. Anak cucu nenek insya-Allah dia tak kacau, tapi kena berhati-hati, kata nenek J. Sejak hari tu terjalinlah hubungan nenek J dengan masyarakat dekat hutan tu. Pernah sekali banjir besar dekat kampung nenek J. Rumah nenek dia dialihkan ke kawasan tinggi tanpa disedari. Masa bangun tidur pagi tu, Atuk J buka tingkap. Dia tengok rumah ada berganjak ke tempat yang lebih tinggi.
Atuk J tak tahu kejadian yang sebenar. Cuma nenek dia je yang tahu. Nenek J bersuara, J, Datuk nenek susu galonnya dari Raden Mas Said di Tuban, Jawa Timur. Apa yang nenek amalkan adalah petua dan ilmu dari dia. InsyaAllah akan ada di antara cucu nenek yang akan mewarisi ilmunya. Tak perlu dipelajari, cukuplah dengan sentiasa taat padanya. Saatnya pasti akan tiba. J hanya mengangguk tanda akan patuh dengan nasihat nenek dia tu. Diam tak diam dah lebih seminggu J duduk dekat parit sulung tu. Tak terasa masa berlalu. J rasa cuti persekolahan penggal ketiga ni memang menyeronokkan. Banyak aktiviti yang J dan kawan-kawan dia buat setiap hari. Paling seronok main rakit batang pisang. Kalau bab aktiviti lasak macam ni, memang Atuk J galakkan lah. Dia lah yang tolong buatkan rakit. Mereka cuma tolong angkat batang pisang yang dah ditebang ke tepi parit. Biasanya main rakit sebelah pagi, sebelah petang mereka main bola. Lan bersuara, J, dekat sebelah rumah Hasan dah ada padang baru. Semalam budak-budak darat dah bersihkan. Tinggal nak buat tiang gul je. Kena cari batang pinang lah nak buat tiang gul. Sini pokok pinang tak banyak. Kalau pakai bulu boleh juga kan? Boleh. Besok kita pergi cari. Belakang rumah aku, sebelah rumah Mah Jinem tu, ada pokok buluh. Malam tu masa makan, J bagi tahu nenek dia hasrat dia dan Lan nak cari buluh. Nak buat apa buluh? Tanya nenek dia. Nak buat tiang gul. Lan cakap belakang rumah dia, sebelah rumah Mbah Jinem tu ada pokok buluh, kata J. Mbah Jinem tu kawan baik nenek J. Rumah dia lebih kurang 300 meter dari rumah nenek J ni lah. Kau nak ambil buluh kat situ boleh, tapi ambil yang pokoknya menghadap pokok keluih. Jangan yang sebelah parit kecil tu. Sebelah parit tu orang punya, kata nenek J. J hanya mendengar je. Cuma dia tak faham maksud orang punya yang nenek dia maksudkan tu. Mungkin tu Mbah Jinem punya kot, kata J. Sebelum tidur, nenek J panggil J ke biliknya. Dia nak ajar J beberapa potong doa dan petua keselamatan diri, dan beberapa pantang larang orang Jawa. Kau baru 15 tahun, nenek tak boleh ajar banyak-banyak, nanti kau pening. Amalkan semua ni dulu. Bila dah sebati dalam diri, baru nenek ajar yang lain, katanya. J hanya mengangguk. Keesokan harinya lepas sarapan, J, Lan dan Memek pergi kebun belakang rumah Lan. Udik mana Memek? Tanya J. Ada kat rumah, belum bangun. Dia kata nak ikut Sidik pergi mancing, kata si Memek. Lepas berjalan lebih kurang 5 minit, mereka pun sampai di lokasi. Rimbunan pokok buluh tu memang tak jauh dari rumah Mbah Jinem. J beritahu Lan dan Memek pesan nenek dia tentang pokok buluh tu. Lan, nenek pesan ambil yang berdepan pokok keluih tu, kata J. J tengok pokok buluh yang dekat tepi parit tu, warnanya agak kekuningan. Pokoknya banyak yang condong ke tanah. Ruasnya pula berbeza dengan pokok-pokok yang lain. Disebabkan J jarang guna parang, jadi Lan lah yang potong pokok buluh tu. Memek pula potong rantai-rantai buluh. Lepas ambil beberapa batang pokok buluh, mereka pulang. Disebabkan susah nak jalan kalau ikut jalan tadi sambil pikul batang pokok buluh tu, mereka balik ikut jalan besar. Senang sikit. Taklah batang buluh asyik tersangkut dekat pokok-pokok dalam kebun tu. Tak lama kemudian, mereka sampai dekat depan rumah Memek. J, kau dengan Lan bawa buluh ni dulu. Aku nak ambil cangkul buat gali lubang nanti. Aku ajak Udik sekali untuk tolong buat tiang gul, kata Memek. J dan Lan terus pikul batang buluh tu ke padang baru. Sampai dekat situ, J tengok Hasan dengan Arba'in tengah ratakan tanah dekat depan pintu gol. Lepas ukur panjang dan ketinggian tiang gol, Arba'in pun potong buluh yang J bawa tadi. Alamak, tak cukup lah buluh ni. Untuk belah sana palangnya tak ada, kata Arba'in. Kena ambil lagi lah macam ni Ba'in. Nanti kau pula lah ambil sebelah rumah Mbak Jinem tu, kata Lan. Tak lama kemudian, Memek dan Udik datang. Udik, kau tak jadi ikut Sidik mancing ke? Tanya Arba'in. Aku lambat bangun lah, dia tinggal aku. Dia pergi dengan Aim. Lan beritahu Memek yang batang buluh tak cukup. Lah, memanglah tak cukup kalau kau potong macam ni. Palang dengan tiang sama panjang kau potong. Korang pula pergi ambil. Gatal dah semua badan aku, kata Memek. Akhirnya Arba'in, Hasan dan Udik yang pergi. Balik nanti kau ikut jalan besar, senang nak bawa, kata Memek pada mereka. Diorang tahu ke tempat pokok buluh tu? Tanya J pada Memek.
Tahu, Udik dengan Sidik selalu ambil pokok buluh buat diorang pancing dekat situ. Sementara tunggu mereka sampai, yang lain bersihkan kawasan padang. Banyak tunggul kayu yang nak kena buang dengan batu besar lagi. Basah kuyup jugalah baju J pagi tu. Mana diorang ni? Matahari dah atas kepala dah ni, tak sampai lagi, kata Lan. J tengok jam dah dekat pukul 12 tengah hari. Dia tengok jam Citizen nenek J bagi masa dia dapat 4A1C dalam peperiksaan penilaian darjah 5. Nenek dia kumpul duit upah mengurut orang untuk beli jam tu. Tak lama kemudian Hasan dan Arba'in sampai. 2 batang buluh panjang dia orang bawa. Bila tengok adiknya tak ada, Memek bersuara, "Mana Udik?" Dia dah balik dulu tadi. Kata nak pergi ke daun tu beli dawai kawat buat ikat palang. Kau nampak ke dia keluar dari kebun masa dia cakap nak pergi ke daun tu? Tak perasan pula sebab kita orang tengah bersihkan batang buluh. Tapi memang aku dengar dia cakap. Aku tak sedap hatilah. Dah 2 hari Udik cakap dia nak jumpa Tok Penghulu dekat bukit tu. Lepas kumpulkan semua batang buluh tu dekat satu tempat, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Lan dan Memek terus pergi ke kedai untung untuk bertanya ada tak Udik datang ke sana. J terus balik rumah. Badan rasa miang dan gatal. "J, kau jangan naik dulu." Terdengar suara nenek J dari perigi. Dia ke perigi untuk berwuduk. Masa tu dah dekat nak masuk waktu Zuhur. J tak jadi masuk, berhenti dekat kaki tangga rumah. "Apa aja yang kau bawa dari belakang ni?" kata nenek J. J ambil tuala good morning yang tergantung dekat ampayan. Kemudian dia mengimbas-gimbas seluruh badan J dari kepala sampai ke hujung kaki sambil baca ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas selesai, dia suruh J pergi mandi. "Nanti lepas mandi dan solat, kau pergi kedai untung belikan nenek kapur sirih ya." "Baik nek." Lepas solat, J ke kedai untung beli sirih dan duit lebih beli jajan. Nenek J memang sengaja bagi duit lebih bila suruh ke kedai. Duit lebih itulah memang J buat beli jajan. Sampai dekat rumah, J nampak Lan dan Memek ada dekat beranda. Memek bersuara, "J, Udik tak ada pergi kedai untung. Anak perempuan untung yang minat kau tu beritahu. Maksud kau dia hilang dekat kebun?" "Tak pasti. Ni bapak aku minta tolong nenek kau tengokkan." Bila J naik ke rumah, dia tengok bapak Memek tengah berbual dengan nenek dia. J bagi kapur sirih pada nenek dia dan bersalaman dengan bapak Memek. "Macam ni Din, kau balik dulu, jangan risau. Nanti dalam pukul 3 aku minta tolong kawan-kawan aku cari dia," kata nenek J. Bapak Memek pun minta diri untuk pulang. Tak payah-payah. Kau guna duit tu untuk anak bini kau," kata nenek J bila bapak Memek pulurkan duit. Kemudian nenek J panggil Lan dengan J. "Korang berdua nanti ikut nenek pergi kebun belakang. Ni mesti Tok Mengulu tak bagi tahu anak buah dia. Jangan ganggu orang kampung," rungut nenek J sambil kunyah sirih. Lepas bersiap, J, nenek dia dan Lan terus ke kebun belakang. Nenek J bawa sekali kayu tas dan badik kecil dia. Sampai dekat kawasan pokok buluh yang rimbun tu, nenek J menuju ke pokok buluh yang condong ke tanah dekat tepi parit. "Lan, kau pergi rumah Mbah Jinem minta bara kayu api," kata nenek J. Lan teruskanlah ke rumah Mbah Jinem. Tak lama kemudian dia sampai bawa kayu api yang masih menyala. Nenek J keluarkan sesuatu dari uncangnya dan letakkan atas bara api. Tak lama kemudian, asap putih nipis keluar dari benda yang dibakar tu. Nenek J bagi salam dan bercakap dalam bahasa Jawa halus yang langsung J tak faham. Nenek J bersuara dengan kuat, "Kalau budak tu kau tak pulangkan, aku bakar kampung kau." "Wah, kau nak lawan aku je?" Nenek J terus bersila dan baca ayat suci Al-Quran sambil memukul-mukul tanah di depannya dengan kayu tas yang dia bawa. Kemudian dia buat rajah atas tanah guna badik yang dia bawa tu. Rajah apa J tak pasal sebab terlindung dengan rumput-rumput. Tak lama kemudian terdengar satu bunyi dentuman dan beberapa batang buluh rebah ke tanah. "J, Lan, kau pergi tengok dekat buluh yang tumbang tu," kata nenek J. J dan Lan terus ke situ. Alangkah terkejutnya bila nampak Udik tengah pensan dekat bawah pokok buluh yang tumbang tu. Yang menghairankan lagi, batang buluh yang tumbang tu tak timpa langsung badan Udik. Nenek J menghampiri Udik dan sapu mukanya dengan air sambil baca Fahum la yubsirum beberapa kali. Lepas tu tiup telinga dan umbun-umbunnya. Sebaik saja sedar, Udik terpinga-pinga macam orang mamai. "Dah, bawa dia balik. Kau tak payah tanya apa-apa dekat dia.
dia takkan ingat apa yang dia lalui hari ni. Nenek dah bacakan doa biar dia lupa tadi, kata Nenek J. J dan Lan saling berpandangan. Bila dah sampai rumah Nenek J, Lan pun pergi ke rumah Memek. Tak lama kemudian, Memek dan bapaknya datang jemput Udik pulang. Selepas kejadian tu, Nenek J putuskan hubungannya dengan masyarakat jin dekat Bukit Botak. Menurut Nenek J, walaupun jin dekat Bukit Botak tu tak terlibat dengan kehilangan Udik yang kali kedua ni, tapi Tok Penghulu tu bertanggungjawab sebab kawasan kebun tu di bawah jajahan Tok Penghulu Bunian tersebut. Okey, sampai sini video untuk hari ni. Dah habis tau cerita misteri Bukit Botak ni. Habis dah. Kita jumpa dalam cerita Abang J yang last, bilik 205. Yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.